Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu lagi berita gempak sahabat-sahabat semua yang baru kita terima maklumatnya sebentar tadi, ya, berkaitan dengan pertuduhan 6 pertuduhan naib presiden gerakan kes pecah amanah. Kehebatan geng Sakau ini macam-macam sahabat-sahabat semua. Beberapa minggu lalu kita digempakan, ya, dengan pendakwaan terhadap anak kepada Ketua Pembangkang, Pemimpin Kanan Bersatu, ya, begitu juga dengan kes-kes melibatkan Wan Saipul, Wan Jana Wibawa, dan banyak lagi lah. Ya, sahabat semua, hari ini sekali lagi, adakah benar bahwa Perikatan Nasional ini nama mereka lebih baik ditukar kepada Penyakau Nasional? Mungkin ini nama yang sesuai, sahabat semua. Mungkin itu pandangan saya. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda, ya, untuk melihat kenyataan media ini. Pastinya ramai di antara Anda yang belum mengetahuinya. Mari kita kongsi bersama maklumat ini. Naib Presiden Gerakan didakwa 6 pertuduhan kes pecah amanah. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini yang saya petik, ya, daripada Malaysia Gazette, menyatakan bahwa Naib Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Randy Yap King Hing, didakwa atas 6 pertuduhan membabitkan kes pecah amanah di Mahkamah Seksyen hari ini. Yang tertuduh berusia 62 tahun itu membuat pengakuan tidak bersalah di hadapan Hakim Maimuna Aid, ya, selepas pertuduhan dibacakan oleh juru bahasa mahkamah. Ya, Persatuan Bola Sepak Keranjang Amatur Kuantan, Khabah, telah melakukan pecah amanah berkaitan bayaran sewa kios Persatuan Bola Keranjang Amatur Kuantan oleh Daiso Nasi Lemak. Beliau didakwa melakukan ke-6 kesalahan tersebut sejak Mei 2018, sejak mereka punya jawatannya, sehingga Jun 2021 membabitkan bayaran sewa berjumlah RM15.950 dengan memasukkan cek sewaan itu ke dalam akaun isteri dan anaknya. Oleh itu, Randy telah dituduh melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Dia juga boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang dari 2 atau lebih 20 tahun, dan juga sebatan hendaklah dikenakan jika sabit kesalahan. Jadi sesi pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Rifa Izzati Abdul Muttalib. Rifa Izzati memohon mahkamah agar mengenakan wang jaminan sebanyak RM30.000 beserta syarat tambahan terhadap tertuduh berkenaan. Ia termasuk menghadirkan diri ke pejabat ISPRM setiap bulan selain menyerahkan pasport kepada pihak mahkamah. Manakala Randy diwakili Peguam Bela Beda memohon mahkamah mengurangkan wang jaminan kepada RM20.000 dengan alasan anak guam sudah tidak bekerja, menanggung istri yang sakit dan anak masih belajar. Inilah alasan-alasan. Bila berhadapan dengan jaminan kerana kesalahan ataupun tindakan yang berlaku ini, dengan pendakwaan ini, alasannya konon tanggung istri lah, anak sakit lah, dan sebagainya. Pihak pembela juga memohon agar tertuduh dapat menyimpan paspor sendiri kerana ingin memudahkan untuk mendapatkan rawatan jantung di Singapura. Bagaimanapun, Hakim Maimuna kemudian menetapkan wang jaminan sebanyak RM18.000, di mana RM3.000 bagi setiap pertuduhan beserta syarat tambahan. Tertuduh perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah, namun boleh membuat permohonan penggunaan bagi tujuan rawatan selain menghadirkan diri ke ibu pejabat ISPRM setiap bulan. Mahkamah menetapkan kes disebut semula pada 20 September depan dan difahamkan tertuduh membuat bayaran cagaran wang jaminan bernilai RM18.000 kepada mahkamah. Sementara itu, pengerusi Khabah, Datuk Abdul Aziz Saleh, dilihat hadir bagi memberi sokongan terhadap timbalannya itu ketika ditemui di perkarangan mahkamah. Wow, hebat. Ini dia kehebatan sahabat-sahabat semua. Ya, jadi apa pandangan Anda berkaitan dengan isu ini? Jadi apapun, kita akan berikan update, ya, daripada masa ke masa berkaitan dengan kes Naib Presiden, ya, Naib Presiden kah? Kalau saya tidak silap, ya, Naib Presiden Parti Gerakan, tak gerak tak makan. Itu dia. Jadi kita lupakan berkaitan dengan kes itu. Saya mau memberikan satu perkembangan ataupun kenyataan daripada seorang profesor pemerhati ataupun, ya, boleh dikatakan juga, ya, pakar dalam ekonomi dan sebagainya. Jadi apa kata beliau, ya, berkaitan dengan langkah kerajaan
keputusan Perdana Menteri kita untuk menyertai BRICS. Katanya langkah sertai BRICS itu imbangi kebimbangan kelemahan dolar Amerika Serikat. Itu antara kenyataannya. Jadi untuk intipati kenyataan itu mari kita lihat. Kebimbangan ekonomi Amerika Serikat akan menghadapi kemelesetan berikutan pasaran saham negara itu yang merundum minggu lalu mewajarkan Malaysia menyertai Pakatan Ekonomi selain diterajui blok barat. Pakar ekonomi Profesor Dr. Borjaya Bardai berpendapat langkah yang diambil Malaysia memohon menyertai kerjasama ekonomi BRICS, Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan sebagai tepat memandangkan negara-negara yang rapat dengan kuasa ekonomi baru seperti China mula meninggalkan dolar Amerika Serikat sebagai mata wang transaksi urus niaga antarabangsa yang memungkinkan nilai dolar akan melemah pada masa yang akan datang. Katanya sekiranya prestasi dolar Amerika Serikat tidak menentu, maka hal itu akan memberi kesan kepada simpanan reserve negara. Dan ketika ini reserve negara kita adalah sebanyak 526 bilion 200.282 bilion. Jadi bayangkan tiba-tiba dolar Amerika Serikat turun hingga 2 ringgit berbanding $1, sudah tentu reserve aset kita akan mengecut sekali ganda. Jadi tindakan kerajaan menyertai BRICS adalah satu langkah yang baik untuk kita tidak terlalu bergantung dengan dolar katanya. Jadi mengulas berkenaan kekukuhan mata wang ringgit berbanding dolar Amerika Serikat sejak minggu lalu, pensyarah Universiti Tun Abdul Razak itu berkata ia menggambarkan ekonomi Malaysia yang baik. Bagaimanapun katanya Dr. Berjaya berpendapat ekonomi juga bergantung kepada kemasukan pelaburan langsung asing. Kadar inflasi dan guna tenaga yang pada ketika ini amat positif. Kenaikan ringgit ini boleh diumpama sebagai sebuah kereta yang berkilat. Sudah tentu orang akan kagum untuk melihat, tapi tidak semestinya yang menggambarkan kereta itu hebat. Kereta berkenan perlu dinilai berdasarkan injin dan bahagian dalam kereta untuk kita tahu sejauh mana hebatnya kereta tersebut. Jadi begitu jugalah gambaran bagi ekonomi negara katanya. Tambah Dr. Berjaya lagi, pada waktu ini petunjuk ekonomi negara memberangsangkan keluaran dalam negara kasar suku tahun kedua meningkat kepada 5.8% berbanding 4.8% suku tahun pertama. Begitu juga dengan inflasi sekitar 2% serta kadar pengangguran yang amat rendah katanya. Itu dia. Kalau kita tahu Profesor Dr. Berjaya ini sebenarnya selalu memberikan kritikan pedas kepada kerajaan hari ini sejak tertubuhnya kerajaan perpaduan, tetapi semenjak ini sahabat semua kita boleh nampak beliau sudah mengubah sedikit pendiriannya dan melihat dengan pertumbuhan ekonomi kita yang memberangsang, KDNK yang begitu menggalakkan satu demi satu, kenyataan beliau kita lihat semakin memberikan gambaran bahwa ekonomi kita di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada pada landasan yang tepat. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang komen pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja pada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.